penyelesaian segitiga. Okay, tolong take note tolong take note, terang apa ni, make sure jelas lah apa yang berlaku dari awal supaya nanti senang kamu nak kuasai bab ni sebenarnya. Okay, so dalam bahagian pertama bab ni dalam bahagian pertama kita ada ni apa namanya, hukum sain. Okay, kita ada hukum sain di sini. Okay, petua sinus namanya adalah petua sinus. Okay, petua sinus ataupun saya akan sebut hukum sain lah selepas ini di mana anda akan gunakan hukum sain ini untuk menjawab soalan. Okay, dalam bab ini kita akan lihat hukum sain yang dinyatakan adalah seperti ini. Okay, ini adalah hukum sain yang dimaksudkan. Di mana apa yang diberitahu dalam hukum sain ialah, okay, kita tengok pada segitiga pada sebarang segitiga, okay, sebarang segitiga, dia ada 3 bucu. Kemudian dia ada 3 sisi. Okay. Baik, untuk kita menggunakan hukum sain, kita perlu lihat bahawa bucu dan sisi ni dia ada pasangannya. Okay, dia ada pasangannya. Jadi di mana pasangannya berada, kita kena identify dahulu. Pasangannya berada di tempat yang bertentangan dengan satu sama lain. Contoh. Bagi sudut A ini, okay, bagi sudut A ini, di sini kita ada satu sudut saya kata itu adalah sudut A. So pada sudut A ini, kamu akan nampak dia ada satu sisi di sebelah. Kalau ikutkan ini sebelah kiri lah. Okay. Kemudian dia ada satu lagi sisi di sebelah kanan. Dan satu lagi sisi di sini ialah sisi yang bertentangan dengannya. Maka ini dikatakan sisi yang bersepadan dengan sudut A. Okay. Sudut kita guna huruf besar. Okay. Sudut kita guna huruf besar. Kalau sisi, kita akan guna huruf kecil. So kalau ikutkan yang ini, sudut ini kita tanda sebagai sudut A. Maka sisi di bawah ini kita tanda sebagai sisi A. Jelas ke tidak? Jelas ke? Jelas. Okay. So kemudiannya kalau kita tengok pasangan seterusnya, So kalau kita tengok B ni pula. Okay, B ni pula. So yang ini sebelah kiri dia. Yang ini sebelah kanan dia. Maka ini ialah bertentangan dengannya. So sekarang saya sedang menggunakan warna hijau So ini ialah sisi B. Okay, ini ialah sisi B. So samalah bertentangan bertentangan. Tengok dia bertentangan. So kemudiannya yang seterusnya ialah saya guna warna biru pula yang seterusnya. Okay, seterusnya di sini kita ambil yang C ni. C ni ini di sebelah kanan dia. Okay, yang ini di sebelah kiri dia. Dan inilah dia punya tentang. Okay, bertentangan dengannya. Jadi untuk C ni, dia punya sisi ialah di sebelah sini. Ini kita tanda huruf kecil C. Okay, itu kalau kita guna ABC. Okay, kita tengok di bawah ni. Okay, beritahu saya sisi C berada di mana? Yang mana satu ialah sisi C? AB. AB ni sisi C. Bagus. Okay, mana satu sisi kepada B? AC. Yes, bagus. Dan mana satu sisi kepada A? Sisi kepada A? VB. Sini. Okey. Jadi untuk menggunakan petua sinus, kita kena tahu yang ni lah. Okey, kita kena tahu yang ni. Okey, apa sebenarnya petua sinus? Sebelum kita pakai petua sinus, kita kena kenal pasti yang sepadan. Kalau anda pilih yang sepadan tu salah, maka nanti semua akan jadi salah. Okey, apakah yang dinyatakan dalam petua sinus? Okey, kita tengok Ini ialah petua sinus yang berada di atas ni, di mana dia menyatakan bahawa A per sin A sebenarnya adalah sama dengan B per sin B
sama dengan C per sin C. Okey, apa maksudnya di situ? Jadi bila kita lihat pada gambar rajah A huruf kecil ni apa tadi? A huruf kecil ni apa? Sisi. 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 Berapa nilai sisi A di sini? Berapa nilai sisi A? 78.93. A kecil tu apa? A kecil tu apa? Ni A kecil kan? A kecil mewakili? 11.12. Barulah betul. 11.12. Lepas tu, dia punya A besar? 78.93. Ya, so sini ialah sin 78.93. Okey, apakah CCB? 98. Okey, 9.8. Yang tak nampak tolong tanya Apakah nilai sudut B? 59.89. 9.89. Okey, apakah sisi C? 7.46. Okey, 7.46. Apakah nilai sudut C? Sin 41.18. 41.18. So apa yang saya nak anda lakukan sekarang? Anda hitung ketiga-tiga ni. You catat pada kertas. Hitung 11.12 bahagi sin 78.93. Lepas tu hitung lagi. Okay, hitung lagi. Cuba hitung dulu. Lepas tu nanti bagi tahu saya. Apa yang anda dapat? Apa value yang anda dapat? Dah kira ke? Tak masuk-masuk. 5 kelas baru ada 10 orang. Dah ke? Dah kira ke? Dah. Okay, dah kira saya next Saya ada buat animation tak ni sebenarnya. Macam tak keluar value. Sorry tak ada keluar value. So maksudnya saya tak buat animation. Dapat berapa? 11.12 bahagi sin 78.93? 11.33. 11.33. Sebelahnya? Sama. Make sure you tekan kalkulator sebelahnya. Sama juga. Sebab itulah dia kata A per sin A adalah sama dengan B per sin B adalah sama dengan C per sin C. So itu ialah bukti bahawa rumus ini dia panggil petua sin ini ialah bukti petua sin ni adalah betul. Sebenarnya petua sin ni kita ada dua cara tulis tau. Okey, kita boleh tulis sisi di atas atau kita boleh tulis sudut di atas. Kalau kita sudut di atas maksudnya kita akan tulis sin A per A. Sin A per A. Sini kita tulis sin B per B. Sini kita tulis sin C per C. Kalau tak percaya, kita test lah kan. Kita test dengan contoh bawah ni. Kita test dengan gambar bawah ni. Okay, sin A. Sin A ialah sin berapa? 46.3. Yes, 46.3. Sisi A? 8.5. 8.5. Sebelahnya sin B, B-nya ialah 20.2. 20.2. Sisi B adalah 4.06. 4.06. Sebelah lagi C ialah 113.5. 113.5 dan sisi C adalah 10.785. okey, cantik. So cuba tekan kalkulator. Tengok dapat berapa value dia. Berapa value dia? Dah kira ke?
0.085. Semua sama ke? Sama. 0.085. Sini pun 0.085. Sini pun 0.085. 10 orang, 11 orang. 11 orang yang ada berada bersama dengan saya. Awak tekan kalkulator ke tak? Tekan. Tekan Okey. Jadi kita dah ada hukum sin. Okey. Ini ialah hukum sin. So bila kita nak guna yang ini, yang sisi di atas, bila kita nak guna sudut di atas, bergantung kepada soalan. Pastikan apa yang nak dicari. Boleh ubahlah. Excuse me. So make sure apa yang nak dicari kita bubur di atas supaya nanti pengiraannya jadi mudah. Kita ni kalau jawab soalan, kalau pemboleh ubah duduk bawah, selalunya nanti akan buat careless mistake. Kalau boleh kita elakkan yang itu. Okay, kita elakkan yang itu. So dah selesai hukum sin. Kita dah selesai hukum sin. Kita pergi yang seterusnya. Okay, ini ialah pembuktian hukum sin. Okay, pembuktian hukum sin. Mana datangnya hukum sin tersebut? Tadi kita buat pembuktian dengan mengganti nilai. Okay, dengan mengganti nilai. So ini ialah dia punya bagaimana dia terbitkan. So dia punya penerbitan ini adalah berdasarkan segitiga ini, di mana dia guna apa benda ni namanya? Trigonometri. Okey, awak dah belajar trigonometri semasa tingkatan 3 ke yang ada sokah tua apabila kita ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, so kita gunakan hukum yang itu. Yang ni awak go through boleh tak? Okey, awak go through, nanti kalau tak dapat baru kita discuss balik Nanti kalau tak dapat baru discuss balik. So ini ialah untuk segitiga yang bersudut tirus. Okey, tirus maksudnya dalam ni. Ni semua tirus. Ini tirus. Tirus bermaksud kurang dari 90 darjah. Okey, kurang dari 90 darjah. Belah kanan ini namanya segitiga bersudut cakar kerana dia ada satu ni. Ini sudut cakar. Cakar maksudnya dia lebih dari 90. Okey, dia lebih dari 90. Tapi tak sampai 180 lah ya. Kalau dah melebihi 180 itu dah jadi sudut refleks. Okey, itu dah jadi sudut refleks. Jadi bila kita nak deal di sini, sebenarnya kita kena tengok mana tapak, mana tinggi lah. Kalau dapat yang sudut cakar ni, tinggi dia ni maya lah ya, ni maya. Bila you nampak dia dot tu maksudnya dia maya. Kita kena wujudkan dia bagi nampak tingginya sebenarnya adalah di mana. Kenapa kena wujudkan tinggi yang maya tu? Sebab kita pakai trigonometri, kita hanya boleh deal dengan segitiga bersudut tegak. Kalau dia bukan bersudut tegak, kita tak boleh pakai sokah tua. Kita tak boleh pakai sokah tua. Yang ni saya skip Okey, kita tengok terus pada soalan. Soalan yang pertama ni contoh yang mudah. Hubungkan sahaja sisi. So macam mana nak hubung? Bertentangan lah kan? F dengan F, D dengan D, kemudian E dengan E. Kita dah buat dalam dua contoh tadi. Betul Ini contoh yang kita tak perlu nak discuss banyak. Okey ke contoh ni? Saya discuss kan? Tak. Okey. So ini pun, ini tak payahlah juga. Kita tengok yang ada nombor. Okay, kita tengok yang ada nombor. Kita tengok yang pertama ni Bagaimanakah kita menggunakan hukum sin dalam soalan ini? Okey, kita hafal formula ada ABC. Tapi dalam soalan tak semestinya ABC. ABC tu hanya untuk kita memahami bahawa kita relatekan antara sisi dengan sudutnya yang bertentangan. Bila you faham yang itu, you dah tak payah hafal yang ABC tu. Okay. So bila you tengok pada gambar rajah, pastikan gambar rajah itu semestinya suatu segitiga. And then you tengok, saya ada 48, saya ada 48 darjah. Beritahu saya 48 darjah ni pasangannya siapa X. Yes, betul, cantik, X. Okey lah. Yang penting kita tahu pasangan dia siapa. X tu sisi X tu sisi Okey, 80 tu pasangannya siapa? Yang 80 ni pasangannya? Ni. Jadi kita pasangkan dia. Kita pasangkan dia. So nak guna formula yang mana? Nak guna yang sisi atas ke nak guna yang sudut atas? Soalan cari sisi ke soalan cari sudut? Sisi atas. Sisi atas sebab soalan cari sisi. Jadi kita tulis apa? X. Okey.
X ni pasangannya siapa ya? Sin Sin 48. 48. Sama dengan 14.3 kan? Sisi mesti dua-dua sisi di atas ya. Lepas tu sin 80. Betul tak? So lepas tu kita nak cari sin, kita buat macam mana? Kita buat 14.3 bahagi sin 80 darab sin 48. Terus bagi jawapan 2 tempat perpuluhan sebab dia melibatkan ukuran panjang. Faham tak? Dia melibatkan ukuran panjang. Jadi tekan-tekan kalkulator. Ini degree ya. Ini degree ya. So pastikan mode kalkulator anda juga berada dalam degree. Cuba tekan. Sama tak dengan jawapan buku teks ni? 10.791. Sama tak? Sama. So kita cuma perlu jawab 10.79 lah ya. Sebab accuracy CM adalah 2 tempat perpuluhan. Soalan macam ini, 2 markah. Okey, 2 markah. Markah pertama di sini. Okey, ini 1 markah. Ini konsep lah. Awak faham tak kena guna konsep apa? Awak faham tak kena guna formula apa? Itu konsep. Di situ 1 markah. Kemudian pada jawapannya 1 markah. Simple sahaja. Okey. Kalau you perasan formula tadi, formula A per sin A. Lepas tu B per sin B. Lepas tu C per sin C. Tapi bila kita jawab soalan, kita tak pakai 3. Kita hanya pakai mana-mana 2. Faham tak? Sebab kita nak 1 equation. 1 equation maksudnya 1 je tanda sama dengan. Tadi kita nak tunjuk je dia punya bahagi-bahagi tu nilai dia sama. Okay, kita cuma nak tunjuk bahagi-bahagi nilai dia adalah sama. So bila kita jawab soalan mungkin kita pakai A dengan B atau A dengan C atau B dengan C. Semua jelas ke? Semua jelas ke? Jelas. Saya tak faham yang datang lambat ni atau tak muncul ni apa masalah dia. Okey, tengok beritahu saya siapa pasangan siapa. Gambar rajah sebelah kanan ni. 6.2 dengan X sin X. Apa? 6.2 dengan sin X. Kenapa 6.2 dengan sin X? Bertentangan kan? Kita lukis dalam gambar dulu. Kita lukis garis-garis macam ni dulu. Kita lukis garis-garis macam ni dulu. Tentang. Kan? Pasangan dia tentang. Okey, mana pasangan dia? Siapa pasang dengan siapa ni? 7.05 pasangan dengan X. Nampak tak? Semua orang nampak tak? Nampak tak? 7.5 pasang dengan X. Tentang. Okey ke? Tadi siapa yang salah jawab? Okey tak? X kan berpasangan dengan 7.05. Nampak ke tidak tu? Lagi siapa lagi pasang dengan siapa? 6.2 pasangan dengan 55.5. Okey. Ni. Nampak tak? Dia mesti bentuk pangkah macam tu. Okay, dia mesti bentuk pangkah macam tu. Okey ke semua? Petua sin ni kira petua yang mudah direct je. Okay, so pastikan you boleh buat. Kalau ada masalah tanya nak tentukan pasangan tu. So saya nak tulis apa ni? X ni apa sebenarnya? Sudut. Yes, X ni sudut. Jadi kita pakai yang sudut tulis ke atas lah. Sudut tulis ke atas. Maksudnya kita pakai apa? Kita pakai sin X per 7.05. 7.05 sama dengan Sin 55.5. yes, sin 5.5 kemudian 6.2. Nampak tak? So lepas tu kita akan cari sin X adalah sin 55.5 bahagi 6.2 darab 7.05. Nanti bila kita punya X ni, kita akan sin inverse kan? Sin inverse nilai ini. Okay, so sin inverse
nilai ini. Nilai ni awak isi baliklah dalam ni kan. Sin inverse maksudnya dekat kalkulator nanti kita tekan shift sign. Okay, kita tekan shift sign. So jawapan juga 2 tempat perpuluhan sebab dia degree. Okay, sebab dia sudut. Sudut adalah 2 tempat perpuluhan. Okay, cuba kira. Cuba kira. Saya nak tengok, saya nak pastikan anda boleh tekan kalkulator dengan betul. Cuba kira. Tekan dulu sin 55.5, lepas tu bahagi 6.2, lepas tu baru darab 7.05, lepas tu shift sign answer. Okay, shift sign answer. Enam 69.57. Kejap Siapa boleh tolong panggil kawan-kawan yang lain? Diorang tidur ke? 69.57. Yes, sama. Jawapan dari siapa tadi? Jawapan dari Najla. Okay, jawapan dari Najla. Orang lain okey ke? Okey teacher. Okay. Yeah. Alright, kita pergi seterusnya. Okay, seterusnya. Kecilkan balik. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya. Seterusnya, bila kita baca soalan ini kita baca soalan ini. Soalan ini ada aplikasi geografi sedikit. Okay, ada aplikasi geografi sedikit. Sekejap saya nak panggil kawan-kawan anda. Awak pun tolong panggil kalau ada yang dari kelas-kelas lain ni. Kita tak ulang dah bab-bab ni. Siapa lagi? Ali. Apalah. Okay, so dalam soalan ini, contoh ini dia ada bearing. Okay, dia ada bearing. So bearing ni ialah sesuatu yang anda dah belajar semasa tingkatan 1 kalau tak silap saya dalam bab geografi. So bila kita nak menentukan bearing, okay, kita kena ada utara. Dan sebenarnya kita dah repeat bearing ni dalam bab vektor hari tu. Ingat tak? Okay, dalam bab vektor. Dalam bab vektor kita dah ada bearing. Okay. So apa-apa pun kita nak cari bearing, kita pada kedudukan itu kita wujudkan dia punya utara, kemudian kita ukur dari utara mengikut arah jam. Okay, mengikut arah jam. Okay, tak apa. Kita solve dulu soalan ni. Okay, kita tengok dulu pasangan-pasangan dia. Okay, kita tengok dulu pasangan-pasangan dia. Okay, cuba bagi tahu saya yang mana pasang dengan mana. Apa pasangan yang anda nampak di situ? Sin 98 dengan 12. Okay, 98 dengan 12. Lagi? Q dengan 9.4. Okay, Q dengan 9.4. Alright. So R pasangan dia tak nampak. Nampak tak? Tak nampak kan? Tak nampak. So biarlah dulu kan? Okay, biar dulu. Okay, bila you lihat pada soalan ni bila you lihat pada soalan ni, oh banyak sangatlah unknown dia. Rasa-rasanya dalam pangkah tu you boleh cari apa? Dalam tanda pangkah yang kita pasang-pasangkan dia tu kita dapat cari apa? Sudut Q. Kita dapat cari sudut Q. Beritahu saya, apa saya kena tulis? Sin 98 bagi 12. Kenapa start dengan nombor, start dengan huruf? Start dengan benda yang kita nak cari. Boleh tak start dengan benda yang kita nak cari? Sin Q bagi dengan Okey. 9.4. Sin Q bahagi 9.4. Nampak Sentiasa start dengan soalan sentiasa start dengan soalan. Sin Q bahagi 9.4 sama dengan? Sama dengan? Mana satu pasang lagi? Sin 98 over 12. Sin 98 over 12. Jadi kita punya Q kita ialah sin 98 bahagi 12 kali 9.4. Lepas tu sin inverse kan? Shift sign kan? Betul?
Hello, betul. Betul. Tolong tekan. Tolong tekan. 50.87. Okey, so kita dapat 50.87. Apabila kita jawab soalan, sila biasakan diri bila dah dapat nilai, kita masukkan ya. Sebab selalunya soalannya adalah soalan yang continuous. Continuous maksudnya ada A, lepas tu pakai jawapan tu untuk B, lepas tu pakai jawapan tu untuk C. So kalau anda tak masukkan nilai, anda tak nampak apa benda yang anda boleh cari. Okey, kalau ikutkan di sini saya dah ada Q. Boleh tak saya cari R? Boleh tak saya cari R? Boleh. Macam mana tu? 180 tolak 98 tolak Yes, 50.87. betul. Tepat. 180 tolak 98 tolak 50.87. Bila awak jawab exam ataupun awak jawab latihan, bila awak nampak ada benda-benda yang kita boleh kira, tolong kira siap-siap. Okey, tolong kira siap-siap. Ada apa boleh kira? Kira siap-siap. Okey, berapa tu? Berapa tu? Yes, berapa? 31.13. Okey, 31.13. Okey, 31.13. Alright. So sekarang kita tengok kita tengok apa ni? Kita tengok soalan minta cari apa. Soalan minta kita cari apa? Bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Okey, anda kena faham apabila kita cari bearing, kita kena start dari. Dia kata dari rumah Kristina. Maksudnya anda duduk di rumah Kristina, titik yang warna hijau tu. So apa yang anda buat ialah dari titik hijau kita pacakkan apa? Pacakkan tanda utara. Okey, ada macam dalam soalan ni dia dah ada lah tanda utara. Okey, dia dah ada tanda utara. So apa yang kita perlu buat ialah utara ni umpama jam kita, jarum tu dekat 12. Okey, jarum tu dekat 12. So jarum tu akan bergerak ke mana? Jarum tu akan bergerak ke pejabat pos. Okey, jarum ni gerak pergi pejabat pos. Lebih kurang situlah kan pejabat pos kan? So dia punya perjalanan adalah sejauh ini. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak. Jadi sebenarnya bearing yang dia nak 50.87 ke? Tak. Tak. Ini dia. Ini bearing yang dia nak. Sebab dia mesti ukur dari utara. Faham ke tak? Faham. Jadi berapakah nilai di situ? 39.13. 39.13 datang dari mana 39.13? 90 tolak 50. Ini 90. Kan? Ini 90. Jadi 90 tolak 50.87 dapatlah 39.13. So betul lah ni jawapan dia 39.13 Ni jawapan ke? Ini jawapan ke? Ya. Bukan. Kenapa bukan? Bearing perlu dinyatakan dalam 3 digit macam ni. Okey, dia maksimum 300 darjah. 360 darjah. Jadi kalau kita nak tentukan dia punya nilai, kita kena buat berapa? Kita kena buat 3 digit. So dia mesti ada 030. Kalau tak ada 030, dia bukan bearing. Okey ke? Okey tak? Okey ke tak? Okey. Susahnya awak nak menjawab. Okey, lepas tu bearing pejabat pos dari rumah Ron. Maksudnya apa? Kita start dari mana? Kita start dari kan? Dekat rumah Ron. Ni rumah Ron. Rumah Ron. Pacakkan utara. Okey, dah pacak dah ni.
Okay, kita tengok jam kita tengok jam. Ini ialah rumah Ron. Lepas tu ni pacakan ke utara. Lepas tu dia nak pergi mana? Dia nak pergi pejabat pos. Jarum mesti pusing ke sana kan? Jarum mesti pusing macam ni kan? Ini jarum jam So dia pusing. Pejabat pos ada kat mana? Pejabat pos ada kat sini. Jadi, itu bearing dia. Nampak tak? Nampak tak bearing dia? Ini bearing dia. Okey ke tak? Okey. Jadi kalau kita tengok dalam gambar, bearingnya dari sini sampai sini. Tu bearing dia. Berapa tu? Berapa tu? Berapa? Macam mana nak cari yang saya highlight biru tu? Lamanya. Kena tambah 180 tambah 90 tambah 31.13. Ya, betul. Sebenarnya ini kalau 45 minutes, kan? 270 darjah lah kan? Kan? Betul ke? 45 minutes. Apa letak darjah kat situ? Betul ke kalau 45 minutes maksudnya ialah 270 darjah? Betul. Nampak tak ini 270. Jadi 270 campur 31.13 itulah bearing dia. Berapa 301 Betul ke? Betul. Jadi bearing dia 301. Okey. Lepas tu dia suruh cari apa? Dari rumah Kristina ke pejabat pos. Jarak. Jarak Kristina ke pejabat pos. Mana tu jarak rumah Kristina ke pejabat pos? Panjang Ni kan? garisan. Panjang ni kan? Panjang ni. Okey, panjang ni. Tak tahu pula panjang tu berapa. Kita letak X lah kan? Kita letak X. Okey, so apa yang saya kena tulis? Boleh guna formula sin. Ya, nak tulis apa sekarang saya? X per 31.13 Ya ke? sama dengan Ya ke? Tulis macam ni. X per 31.13. X per sin 31.3 sama dengan 9.4 per 50.87. Sign jangan lupa Okey, sign jangan lupa Jangan per dengan sudut je. Dia mesti ada sign kat situ. Semua nampak ke apa yang Akil sebut ni? Nampak. Nampak Okey, jadi X ialah 9.4 bahagi sin 5087 darab sin 3113. Dapatlah jawapan dia. Jarak 2 tempat perpuluhan. Ini kilometer. Saya tak perlu kira sampai habis Okey ke soalan ni? Okey ke contoh 3 ni? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Senang je kan? Okey, ini ialah pengiraan yang tadi semua kita dah siapkan. 6.265 betul ke? 6.265 betul ke anda kira tadi? Kira tak? Kira. 6.265 ke? Ya. 6.265. Jawab 6.2 lah ya. Ya. Untuk soalan bearing, final answer dia kena ada sudut, kena ada darjah teacher. Ada, bearing ada darjah. Oh, okey. Okey. Mesti 3 digit Mesti 3 digit. Okey, kita teruskan Okey, so latihan ni saya tak nak bincang. Latihan, sorry saya tak nak bincang latihan. Saya nak ke bahagian seterusnya. Boleh ke?
Discard annotation. Latihan. Kita tinggal. Kita nak pergi ke yang seterusnya. Boleh? Ini latihan, Boleh. ini latihan, ini yang seterusnya. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Okey. So, menentukan kewujudan dan menyelesaikan masalah kes berambiguity. Okey, nanti kita akan tengok apa maksud kes berambiguity. So, ambiguity, kita tengok dulu pocket matematik ni Okey, kita tengok dulu pocket matematik ni. Ambiguity bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okey, so pelik ayatnya panjang kan? Saya pendekkan menjadi ambiguity ni bermaksud dia sebenarnya kalau case ambiguity wujud, maka akan wujud dua segitiga yang berbeza. Di mana satu daripadanya adalah segitiga yang bersudut cakar. Macam yang mula-mula tadi yang kita nak membuktikan hukum sain tadi. Satu lagi ialah segitiga yang bersudut tirus. Okey, yang bersudut tirus. So contoh gambar rajah ini, kalau kamu tengok dia seolah-olah ada dua segitiga di situ. Segitiga pertama saya highlight dengan color ni. Ini segitiga yang pertama. Okey, di mana bila lihat pada segitiga ini, sudut dia tirus. Nampak tak? Sudut dia adalah sudut yang tirus. Okey, di mana dalam soalan dia dah bagi tahu panjang AC ialah 6, sudut CAB adalah 30 dan CCBC adalah 4. Okey, dia cuma sebut ayat-ayat tu sahaja. Dia tak menyatakan, awak tengok betul-betul dia tak bagi tahu sudut C berapa, dia pun tak bagi tahu sudut B ni berapa. So sudut itu boleh berubah. So mungkin segitiga yang dimaksudkan adalah segitiga berwarna hijau atau segitiganya ialah segitiga yang berwarna kuning. Kuning pun memenuhi syarat. Memenuhi syarat yang mana? Memenuhi syarat sini 6 cm, sini 4 cm, sini 30 darjah. Itu maksudnya case berambiguity. Awak tengok ni cakar ni. Ni cakar. Ni cakar. So kalau ambiguity dia mesti antara cakar dengan tirus. Mesti satu cakar, satu tirus. Kalau dalam gambar rajah kamu, ada dua-duanya adalah tirus, maksudnya dia adalah salah. Okey? Kalau dua-dua tu adalah cakar pun salah. Dia mesti ada satu cakar dan satu tirus. Okey? Satu cakar dan satu tirus. Untuk case berambiguity ni berlaku, okey, untuk case berambiguity ni berlaku, sebenarnya anda perlu take note bahawa garisan yang bertentangan dengan sudut yang telah ditetapkan, garisan itu boleh bergerak-gerak. Okey, boleh bergerak-gerak. Maksudnya dia boleh berada di sini, sini, sini dan seterusnya. Nampak tak? Dia boleh bergerak-gerak. Tapi bergerak-gerak dengan 4 cm lah. Dengan 4 cm. Awak ingat tak awak belajar locus? Awak belajar locus sebelum ni, di mana awak cari locus bagi satu titik tetap C yang berukuran 4 cm. So apa yang awak buat? Awak akan letak awak punya jangka lukis kat sini. Kan? Ini yang tajam ni, ini jangka lukis awak. Lepas tu awak pusingkan dia. Betul tak? Pusingkan dia. So bila pusingkan dia, sebenarnya 2 poin je yang kena. Poin ni dengan poin ni je yang kena. Poin-poin yang lain, poin-poin sini tak termasuk. Kenapa tak termasuk? Sebab dia lengkung. Dia tak jadi straight line. Dia tak jadi straight line. Kita nak straight line kat sini. Jadi 2 poin tu je yang masuk dalam tu. Nampak ke tidak apa yang saya cerita ni? Faham ke tidak? Faham. Faham Okey. Jadi itu ialah case berambiguity. Okey. So saya tunjuk dengan compasses dengan apa? Sebab saya nak tunjuk sebenarnya soalan akan minta kita lukis.
Okey, dan yang bergerak-gerak awak kena ingat yang bergerak-gerak ni adalah yang bertentangan dengan sudut tetap. Yang bergerak-gerak ialah yang bertentangan dengan sudut tetap. So awak catat maklumat itu. So berdasarkan rajah di atas, perhatikan dua segitiga terbentuk ni. Ni saiz sudut bukan kandung dan panjang dua sisi diberi. Maka dia dikenali sebagai kes berambiguity. So saya nak terangkan sedikit apa maksud ayat ini. Sudut kandung dan sudut bukan kandung. Okey, kalau anda ada satu sudut macam ni. Sini kita tahu berapa cm. Sini kita tahu berapa cm. Maka sudut ini namanya sudut kandung. Okey, namanya sudut kandung. Kalau kita ada satu sudut yang sama, ini 4 cm, ini tak tahu berapa cm, tiada ukuran dinyatakan, ini namanya sudut bukan kandung. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham ke maksud sudut kandung? Faham ke maksud sudut kandung? Faham. Kalau kedua-dua sisi diketahui nilainya, sudut itu dikenali sebagai sudut kandung. Kalau salah satu sisi kita tak tahu berapa nilainya, sudut itu sudut bukan kandung. Okey? So kalau ada sudut bukan kandung, macam dalam gambar ni, awak nampak kan dalam gambar ni, sudut bukan kandung 30 tu, 6 cm kita tahu tapi belah sini kita tak nampak. Okey, belah sini kita tak nampak. Jadi itu sudut bukan kandung. Maka wujudlah kes berambiguity. Okey, boleh jelas Okay, next. So selepas kita discuss kes berambiguity, ini ialah wujud tak wujud. So kena tengoklah dia punya gambar tu. Okay, kalau A kurang dari H tak boleh lah. Dia tak boleh lebih pendek. Dia kena lebih panjang. Okay, dia kena lebih panjang. So kita tengok yang ini, tak ya. Saya nak pergi ke sini. Okay, saya nak pergi kepada yang ini. Boleh Penyelesaian masalah. Okay, so soalan penyelesaian masalah ini, soalan yang dia tak tunjukkan segitiga tu. Kita kena wujudkan segitiga tu. Maksudnya dia tersiratlah segitiga tu. Kita jadikan dia tersurat. Cuba awak baca soalannya dahulu. Dah baca ke? Dah baca ke? Dah. Okay. So, ada beberapa terms yang anda perlu ingat balik. Saya tak tahu adakah anda dah belajar. Saya rasa anda dah belajar form 2 kot. Tu form 3, saya tak pasti. Sudut dongak. Kemudian kita ada sudut tunduk. Tahu apa tu sudut dongak dengan sudut tunduk? Sudut dongak dengan sudut tunduk ialah satu sudut yang diukur daripada satu straight line yang selari dengan paksi X. So katakan mata anda berada di sini. Macam mana nak lukis mata? Mata macam ni. Katakan mata anda berada di sini. Lepas tu anda mendongakkan untuk melihat bintang di sini. So antara mata awak pandang ke bintang dengan paksi X. Paksi X itu namanya sudut dongak. Kenapa? Sebab awak mendongak untuk melihat bintang tersebut. Mesti ukur dari paksi X sahaja. Ukur dari paksi X sahaja. Betul awak belajar ni form 2 ke form 1? Ke form 3? Tak ada respon. Ada ingat perkataan sudut dongak, sudut tunduk ke? Ingat. Okey. Form 3. Oh, form 3. Lepas tu awak nampak ada duit kat bawah ni. Nampak duit.
Duit of course lah kat bawah kan. So mata kita pandang ke bawah lah. Mata kita pandang ke bawah seolah-olah kita tunduk. So ini ialah sudut tunduk. Jelas? Sudut tunduk. Mesti diukur dari paksi X sahaja. Okey, kita baca soalan. Azian dan Christine berdiri menghadap sebatang tiang bendera seperti dalam raja. Sudut dongak puncak bendera dari Azian. Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Siapa pandang siapa? Azian pandang bendera. Yes, Azian pandang bendera. Azian pandang bendera. Lepas tu dari paksi X, Azian membentuk sudut 36 darjah. Nampak atau tidak? Nampak ke tidak? Hello? Nampak. Macam ni lah kan? Ni paksi X kan? Azian Azian pandang bendera ni. Ni 36. Semua nampak tak? Semua nampak tak? Nampak. Okay. Lepas tu, sudut dongak puncak dari Christine 50. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Siapa pandang ke mana? Sudutnya di mana? Ayat kedua siapa pula? Christine pandang bendera. Okey, Christine pandang bendera. Paksi X Paksi X. Tengok pula garisan saya. Ni 50. Semua nampak tak? Semua nampak ke tidak? Nampak. Nampak. Okey, bagus. So, Badrul berdiri di kiri dan sudut dongak puncak bendera darinya sama dengan Christine. Maksudnya? 50 juga. Dengan Badrul 50 juga. Ini 50 juga. So ni dah kira kebat lah ni ya. Sebab kita sendiri kena wujudkan segitiga tu. Bukanlah wujudkan, segitiga tu dah ada. Cuma dia macam tersirat, terlindung. Kita kena lukis balik. Faham tak? Kita kena lukis balik. So itulah yang kita dapat. So apa lagi dia bagi? Apa lagi dia bagi? Dia bagi jarak. Jarak Azian dengan Christine. So sinilah kan? Dia bagi ni lah kan? Ya. Dia bagi ni berapa? 35. Lepas tu? Cari apa? Cari apa? Jarak Azian dengan Badrul. Cari jarak Azian dengan Badrul. So macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Okay, mula-mula you tengok pada gambar rajak itu. You nampak ada berapa segitiga? Dalam gambar you nampak berapa segitiga? 2. Yes. Satu yang ini. Betul? Betul? Ini satu. Satu lagi. Sini. Betul tak? Betul tak apa yang saya cakap? Itu apa yang kamu nampak ke? So, setiap kali apabila kamu dapat gambar raja yang macam bertindan-tindan. Okay, bertindan-tindan. Ni kira gambar raja bertindan-tindan lah. Saya suggest anda lukis balik satu persatu. Mula-mula yang 36, ini Azian, ini Christine, ini puncak bendera. Okay, lepas tu sini 50 darjah. Lepas tu sini 35. Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu satu lagi ialah yang warna biru tu warna biru. Badrul, puncak bendera, Christine, 50. Nampak ke? So apa yang kita boleh isi, kita isi dulu. Kita tengok yang belah kanan dululah, belah kanan. Awak nampak apa dekat yang belah kanan? Kita boleh cari sudut ni tak? Boleh tak? Boleh. Berapa? 80. 80. Tamat. Tamat dah kan? Maksudnya dah tak ada benda dah. Saya dah tak ada benda lain dah. Saya dah boleh
Tak ada benda lain saya boleh isi kat situ. Tak payahlah, tak payah isi dululah. Saya tengok yang kiri pula ni. Saya tengok gambar 1 pula. Gambar 2 dah tamat dah ni. Gambar 2 dah tamat. Kita tengok gambar 1. Gambar 1 apa kita boleh buat Ada benda tak yang kita boleh cari? Ada benda tak yang kita boleh cari? Ada sudut. Okey, sudut V. Jom cari sudut V. Macam mana nak cari? 180 tolak 36 tolak 50. Yes, tolak. Tolong tolak. Dapat 94. 94. Okey. Ada benda lain lagi tak boleh cari? Ada benda lain lagi tak boleh cari? Boleh cari panjang VC, VA. Okey. Cari VC, VA. Kita cari VC dululah ya. Kita cari VC dulu Kita bubuhlah huruf X kat situ kan. Kita bubuh huruf X kat situ. Macam mana nak cari? Guna petua sin. Okey, sebut apa yang saya kena tulis. X over sin 36 Yes, good. equals to 35 over sin 94. Okey, tolong hitung. Tolong hitung Dah ke? 20.62. 20.62. Okey, 20.62. So sekarang kita cari Y pula lah ya. Kita cari Y pula kita letak ni Y lah. Tak naklah semua X kan. Nanti keliru kan. Jangan letak huruf yang sama Kita cari Y pula. Jom cari Y. Nak buat apa cari Y? Biarlah. Perlu tak cari Y? Tak payah cari Y lah. Kita pakai X tu dulu dekat gambar 2. Boleh tak? Boleh tak kita pakai X tu dekat gambar 2? Boleh. Dapatlah 20.62 sini kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. So dekat gambar 2 ni apa kita boleh cari? BC. BC. Jom kita cari BC. Kita letak huruf Y Kita letak Z lah. Sana saya dah terletak Y pula. Okey. Macam mana nak cari Z? Yes. Macam mana nak cari Z? Z over sin 80 Okey. 20.62 over sin 50. Okey. Good. Kira? $26.51. 26.51. Z ni apa sebenarnya? Z ni Badrul Christine. Sini kan? Betul ke? Betul. Soalan nak apa? Azian Badrul. So boleh cari tak? Boleh. Macam mana? 35 tolak 26.51. Ni lah. Kan? Dapat jawapan. Siap. Senang ke susah? Senang. Senang kan? Senang. So caranya saya dah bagi tahu dah teknik dia. Teknik dia apa tadi saya kata? Kita kena keluarkan gambar rajah tu. Sebab kalau bertindan-tindan macam ni memang tengok pun pening. Mana satu pasang dengan mana dan sebagainya. Ini teknik ini teknik. Okey, ini kaedah kita menjawab soalan. Kalau nampak macam bertindan-tindan menyusahkan hidup, kita buat cantik-cantik, kita asing-asing. So kita tengoklah apa yang kita boleh cari di situ. Jelas ya? Okey, habis contoh 6. Okey, habis contoh 6. So tak nak annotation. So lepas tu latihan-latihan. Dah habis hukum sain. Okey? So nanti anda buat latihan tau. Okey, dah habis hukum sain. Saya nak masuk kepada hukum cos. Okey, saya nak masuk kepada hukum cos. Boleh Kalau boleh saya nak habiskan bab ni. Kalau dapat lah. Tak dapat tak apa. Okey, tak dapat tak apa. Okey, ini ialah petua cosinus. Okey, petua cosinus. So apakah yang dinyatakan dalam petua cosinus? Okey, ini ialah petua cosinus. 3 ni lah, 3 ni. 3 ni adalah petua cosinus. Tapi sebenarnya kita tak perlu hafal 3-3. Kita hanya perlu hafal
satu sahaja. Okey? So macam mana nak hafal? Macam mana nak hafal formula petua kosinus ni kalau kamu tengok huruf apa yang you nampak? Huruf apa yang you nampak dalam petua kosinus tu? Huruf apa yang you ABC. nampak? ABC je lah. ABC je. So formulanya pun semudah ABC. Okey. Kita akan tengok satu sahaja Kita akan tengok satu sahaja. Kalau sini A, patutnya saya pakai highlighter. Okey. Kalau sini A, sini pun A. Nampak tak? Okey. A dengan A. A dengan A. So sebenarnya apabila depan tu adalah sisi huruf kecil ni semua sisi Ini sisi, ini sisi, ini sisi. Ini pun sisi, ini pun sisi. So dia ada satu je sudut. Okey, kalau huruf besar untuk sudut, huruf kecil untuk sisi. Jadi formulanya ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 darab B darab C darab cos A. Ini dikira satu sebutan. Okey, ini dikira satu sebutan. So dalam formula ni dia ada 4 je sebutan. Ini sebutan pertama. Okey, ini sebutan kedua. Ini sebutan ketiga. Ini sebutan keempat. Okey, so macam mana kita nak pakai petua kosinus? Okey, macam mana awak salin dulu petua kosinus untuk permulaan. Tapi bila awak dah banyak kali jawab soalan, maka awak akan ingatlah formula tersebut. Okey, so dalam petua kosinus ni sama juga. Dia macam petua sin juga. Cuma apabila kita tak boleh guna petua sin, maka kita akan guna petua kosinus. Nanti kamu akan nampak dalam keadaan-keadaan yang tertentu petua sin tu tak boleh digunakan. Kalau diberi pilihan antara petua sin dengan petua kosinus, kita sepatutnya pilih petua sin untuk digunakan sebab dia jauh lebih mudah. Tetapi ada juga soalan yang petua sin tak boleh pakai, maka kita terpaksa pakai petua kosinus. Okey. So dalam petua kosinus ni dia hanya akan cari yang berhighlight sahaja. Okey. Maksudnya sisi A atau sudut A sahaja. Okey, sisi A atau sudut A sahaja. Apabila kamu dah mengenal pasti mana satu ialah sudut A, mana satu ialah sisi A, maka dua lagi sisi adalah sisi B dan juga sisi C. Okey. Saya terus pergi kepada contoh untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Okey, untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Ini dia punya pembuktian. Pembuktiannya saya skip dahulu. Okey, contoh. Awak tengok soalan ini Tengok soalan ini. Soalan ini kita akan try dengan hukum kosinus dulu. Kalau kita tengok hukum kosinus 35 ni pasangan dia X. Hukum sin dulu 35 pasangan dia X. 15 pasangan dia A, betul tak? Kan? Betul. 21 pasangan dia B. B. You dapat tak satu formula yang hanya ada satu pemboleh ubah macam tadi? Kalau ikutkan di sini, kita ada sin A per 15. Betul? Sama dengan sin B per 21. Sama dengan sin 35 per X. Betulkah apa yang saya tulis? Betulkah apa yang saya tulis? Okey. Kalau saya pilih 1 dengan 2. You nampak tak ada 2 unknown di situ? A pun unknown, B pun unknown. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey. Maka saya tak boleh pilih 1, 2. Okey, apa kata saya pilih 1, 3? Okey tak kalau saya pilih 1, 3? Ada 2 unknown. 2 unknown juga. Tak bolehlah juga. Boleh tak saya pilih 2 dengan 3? Masih sama, tak ada guna. Masih sama. Itu maksudnya tak boleh pakai petua sin. Okey? Tak boleh pakai petua sin. Jadi bila tak boleh pakai petua sin, maka tak ada pilihan lain. Kita kena pakai petua kosinus. Jelas atau tidak?
Jelas ke? Jelas ke? Jelas. Okay. So apabila dah jelas kenapa kena wujud petua kosinus, maka saya ajar macam mana nak cari petua kosinus. Okay. First of all, awak tengok pada soalan ini, kita dah check. Oh, sin tak boleh guna. Jadi kita guna cos. Okay, apa yang anda nak cari itu semestinya A, saya kata. Itu semestinya A. So you jangan tengok benda-benda ni faham tak? You jangan tengok dia punya huruf-huruf. Sekarang saya nak cari apa? Saya nak cari X. Saya jadikan X tu huruf kecil A. Faham tak? Faham tak? Yang kita nak cari tu kita letak A. Yang kita nak cari tu kita letak A. Maka 35 ialah huruf besar A. Betul? Betul? Jelas tak? Jelas ke tak? Jelas. Kalau tak jelas kena tanya sebab ini cara yang mudah saya cuba terangkan untuk kita cari jawapan. Maka ini ialah B dan C. B dan C boleh interchange maksudnya tak kisahlah siapa B siapa C, tak kisah. Asalkan satu tu B, satu tu adalah C. Anda faham tak apa yang saya tulis? Okay, jadi kita masukkan dalam formula. Formula kita ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Jadi kita masuklah. Kita masuk apa? A dia memanglah kita tak tahu. Memang kita nak letak dia sebagai perkara rumus. Nampak tak? Memang kita nak letak dia sebagai perkara rumus. Lepas tu B ialah 21 square. C ialah 15 square. Tolak 2 darab B 21 again. Lepas tu C sekali lagi 15. Lepas tu cos 35. Dan ini anda boleh tekan dalam kalkulator sekaligus. One shot lah, maksudnya ambil kalkulator terus tekan 21 square tambah 15 square tolak 2 buka bracket 21 buka bracket 15 cos 35. Okey? Dapat jawapan terus square rootkan. Sebab sini square kan? Jadi terus square rootkan jawapan dia. Okey, terus square rootkan jawapan dia. Dapat berapa ya? Cuba kira. 12.24. 12.24. Semua dapat tak? Semua dapat tak? Dapat. Dia sama macam petua sin, markahnya 2. Apply pada formula, 1 markah. Jawapan, 1 markah. So you tak payah tunjuk 21 square ialah berapa, 15 square ialah berapa, kita tak berminat nak tahu. Kita cuma nak berminat nak tahu, you tahu tak macam mana nak apply formula? You tahu tak macam mana nak tekan kalkulator untuk dapatkan nilai yang betul? Jadi A itu adalah 12.24. Okey, kalau dalam gambar rajah kalau dalam gambar rajah macam gambar rajah saya dah tulis itu ialah X. Maksudnya saya dah menjadikan X tu ialah A, maka sebenarnya lepas tu sepatutnya saya tulis baliklah. Maksudnya saya jawab soalan lah ya. Tapi kalau saya dah label pada gambar rajah, kita boleh accept. Pemeriksa boleh accept kalau you dah tulis dalam gambar rajah. Sebenarnya apabila you dah jawab berulang-ulang kali, maksudnya dah familiar, dah pandai, sebenarnya you tak payah tulis A tu pun. Okay? You terus tulis itu X kuasa 2. Faham tak? Faham ke tidak? Mula-mula tu mungkin sebab you terikat kepada formula. Oh kena A. Dalam gambar rajah tu bolehlah kita letak A kat situ. Tapi bila you dah familiar, you dah pandai guna, you dah nampak itulah dia punya A. Tengoklah dia punya pasang tu. Tengok dia punya pasangan tu. So di situ ialah B dan C. Masukkan terus. Laju sangat ke? Laju sangat ke? Jelas tak? Jelas. Jelas Okey, kalau ada yang tak jelas tolong tanya tengok jawapan. Kan? Ini yang saya maksudkan tak payah tunjuk Ini semua tak perlu tunjuk ini semua tak perlu tunjuk. Maksudnya kita boleh tekan kalkulator sekaligus dan terus square rootkan. Okey, terus square rootkan. Kita pergi ke contoh seterusnya. Okey, Okey, contoh yang ini kita nak cari sudut. Okey, contoh yang ini kita nak cari sudut. Kita baca soalan cari nilai sudut KJL. So KJL.
Ini sudut yang dia nak cari. Okay, ini ialah sudut yang dia nak cari. Okay, saya kata kalau dia nak cari sudut itu, itulah sudut A. Kan? Kalau dia nak cari sisi itu, itulah sisi A. Maka ini dia punya opposite-nya, inilah A dia. Okey tak? Okey tak? Okey. Jadi kita lihat balik kepada formula. Formula kita ialah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Sekarang kita nak cari A ya. Sekarang kita nak cari A. Jadi kita kena jadikan cos A tu sebagai perkara rumus. So kalau saya nak jadikan cos A tu perkara rumus, you tengok betul-betul sekali je saya tunjuk. Lain kali you jawab soalan, you buat macam tu Okey, kalau saya nak jadikan cos A ni perkara rumus, first of all tadi saya kata ini ialah satu sebutan, betul tak? Ini satu sebutan kan? Lepas tu sebutan ni negatif. Saya tulislah kat belah sini supaya dia jadi positif. Jadi A saya tulis di belakang. Maka saya dapat 2BC cos A adalah sama dengan B square tambah C square tolak A square. Okey ke? Sini okey ke? Okey. Okey. Dan saya nak cari apa? Saya nak cari cos A je kan? Saya nak cari cos A je kan? So saya kena divide by 2BC lah kan? Betul tak? Betul. So kiri kanan lah saya divide 2BC. Kiri kanan lah saya divide 2BC. Maka sini dah boleh kecil kan? So tinggal apa? Cos A adalah B square tambah C square tolak A square per 2BC. You hafal yang ini. Kalau soalan nak cari sisi, direct guna yang ini. Cari sisi. Kalau soalan nak cari sudut, direct guna yang ini. Jelas ke tidak? Jelas. Okay. So ni BC lah ya. BC boleh interchange ya. BC boleh interchange. Jadi kita pun buat cos A sama dengan. Kalau nak lagi expert. Tak payah tulis cos A sini. Tulis cos inverse sini. Lepas tu B square tambah C square tolak A square per 2BC. Faham tak? Okay, dan kita masukkanlah nilai dia. Kita masukkan apa? Kita masukkan B. B ialah 30. Okay, B ialah 30. C ialah 35. A ialah 25. Bahagi 2, 30, 35. Tekan kalkulator perlu tunjuk ke? Saya perlu tunjuk pada anda ke macam mana nak tekan kalkulator? Tak payah kan? Tak. Cuba kira. Cuba you tekan. Kalau dapat jawapan seperti yang tertera tu maksudnya you pandai tekan kalkulator. Dah ke? Dah. Dapat berapa? 44.41. Sama kan? Sama kan? Yang penting sama. So masih lagi 2 markah. Masih lagi 2 markah. Masuk nilai dengan betul. 1 markah. Jawapan yang betul. 1 markah. Itu sahaja. So ingat kalau suruh cari sisi pakai yang ini. Pakai yang ini. Kalau nak suruh cari sudut pakai yang ini. Sementara tu you kena hafal formula dululah. Dengan membuat latihan yang banyak, anda akan hafal formula secara automatik. Ayat ni banyak kali saya sebut macam boleh rakam dah. Okey, boleh ke? Boleh. Okay, next. Discard lagi Discard lagi, kita tengok next. Kita tengok yang ni. Okey, kita tengok yang ni. Dalam raja di sebelah, dia cuma cakap QST dan PSR ialah garis lurus. Cari panjang QR. Cari panjang QR. Okey, kita tengok dulu gambar Kita tengok dulu gambar. Apa yang kita boleh buat dekat gambar tu?
yang anda nampak? Nampak apa? Nampak apa? Ada 3 segitiga. Okey, 3 segitiga. Kita nak dia nak set panjang apa? Alamak. Dia nak QR. cari panjang apa? QR? Oh, QR. Dia nak cari ni Dia nak cari ni. Okey, dia nak cari ni. So, kita tengok segitiga tu satu-satu Kita nampak ada ni 6. 6 maksudnya apa? Sama besar ni Segitiga sama kaki. Okey, segitiga sama kaki. Tapi satu sudut pun tak ada. Betul tak? Oh, susahnya. Satu sudut pun tak ada. Habis macam mana Apa yang kita boleh buat? Apa yang anda nampak di situ, dia ada sebut apa? Dia ada sebut apa? Kita ada tertinggal maklumat ke? Tak ada Macam tu je. Okey. So kita tengok ni. Kita nampak apa? Kita nampak ada 3 segitiga. Kita pakai segitiga yang ini dulu. Kenapa kita pakai segitiga yang ni dulu? Siapa boleh beritahu saya? Semua sisi dah ada nilai. Yes. Semua sisi ada nilai. Semua sisi ada nilai menunjukkan bahawa kita boleh pakai hukum cosinus. Okey, menunjukkan kita boleh pakai hukum cosinus. So sekarang beritahu saya sudut mana yang you nak cari? Sudut mana yang you nak cari? Sudut mana? Sudut mana? S. Okey, kita cari S. Sebenarnya you cari mana-mana pun okey, tak ada masalah. Kan? Okey je sebab you dah tahu yang ini sama besar. You cari mana-mana satu pun you akan dapat ketiga-tiga. Okey, kita cari S lah, kita cari S. Okey, melalui hukum tadi. Hukum tadi. S ialah cos betul? Cos inverse betul? Betul. Lepas tu BC kan? BC kan? 6 square campur 6 square. Tolak yang bertentangan dengan dia A square. Lepas tu bahagi 2, 6, 6. Betul atau tidak? So, awak tak ingat lagi formula. Saya tulis balik Sudut ialah cos inverse. Kita ada B square campur C square tolak A square bahagi 2BC. Okey tak? Okey ke? Okey. Okey, tolong kira S tu berapa? 97.18. Okey, 97.18. Maksudnya sini pun sama lah kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Betul kan? Dia sudut. Dia ada X kat situ kan? Ada tanda pangkah kat situ kan? Maksudnya saiz dia sama. Saiz dia sama. Jadi saya dah boleh beralih ke segitiga sebelah ni. Saya dah boleh beralih ke sini. Betul tak? Saya dah boleh beralih ke sini. Betul tak? Betul. Saya nak cari apa? Saya nak cari X kan? X ni, pasangan dia ni kan? Betul tak? So saya pakai hukum cos, maka saya nak cari sisi saya nak cari sisi. Jadi saya akan buat X square sama dengan 4 square campur 10 square tolak 2, 4, 10 cos 97.18. Lepas tu X terus square rootkan. Kira? Berapa? 11.22. 11.22. Okay, kita check betul ke? 11.22. Nah,
Boleh tak? Boleh ke? Boleh ke? Ada tak yang bermasalah? Ada masalah tolong tanya Masuk nilai satu formula, dapat jawapan satu formula. Masuk formula satu markah, jawapan satu markah. Sini masuk satu markah, jawapan di satu markah. So boleh dapat 4 markah di sini. Ini dah kira penyelesaian masalah Ini dah kira penyelesaian masalah. Okey tak? Ada soalan ke tak? Diam je. Putus ke line saya? Okey teacher. Jelas tak? Awak tolong hafal formula tu. Kalau dah hafal formula, hopefully boleh jawab. Okay, hopefully boleh jawab. Tak ada masalah. Okay. So, yang tu dah sudah, tinggal latihan. Okay, latihan. Habis dah hukum kos. Okay, dah habis dah hukum kos. Senang ke susah? Setakat yang saya terangkan senang lah kan? Betul ke? Senang. Senang setakat yang saya terangkan masih senang Okey, kemudian apa ni, luas segitiga. Okey, luas segitiga formulanya ialah setengah AB sin C yang datang daripada setengah kali tapak kali tinggi, pakai juga hukum trigonometri di situ dan kita dapat luas formulanya ialah setengah AB sin C. Okey, apa yang saya nak beritahu, C ini adalah sudut kandung. Ingat lagi tak tadi saya cerita sudut kandung? Ingat lagi saya cerita sudut kandung? Ingat. Okey, beritahu saya dalam gambar ini, gambar nombor 1 ini, 69 tu sudut kandung ke? Ya. Ya. Jadi sebelah-sebelahnya adalah A dan B. Faham tak? Sudut itu adalah C. So nak guna formula luas, dia mesti sudut kandung. Jadi formula untuk cari luas bulatan pula dah. Untuk cari luas segitiga nombor 1 ni, kita hanya perlu guna setengah darab A darab B darab sin C. So maksudnya setengah darab 6 darab berapa tu? 4.4. Kemudian sin 69. Tekan je calculator. Okay, tekan je calculator. Boleh tak? Boleh. Okay. So soalan yang nombor 12. Dia dah bagi luas. Dia dah bagi luas. Tapi yang penting ini sudut kandung lah. Kan? Ini sudut kandung. Bukan sekandung sudut kandung. Okay, sudut kandung. Jadi ini BC lah. AB, sorry. Ini AB AB boleh interchange juga kita still guna formula luas, cuma kali ini kejap, terus skip. Okey, cuma kali ini luasnya telah diberikan 50. Maka kita pun buat 50 sama dengan setengah A B sin theta. Lepas tu nak cari sin theta, kita bahagi je lah kan? Bahagi distinct kan? Betul tak? Bahagi distinct kan? Untuk kita potong kan? Jadi kiri kanan lah kita bahagi Faham ke tidak? Faham. Kenapa shifter ni? Okey. Jadi shift sign lah untuk dapatkan nilai theta. Cuba tekan. Setiap kali saya akan minta anda cuba tekan sebab saya nak memastikan anda dah tahu ganti nilai dan anda boleh tekan kalkulator dengan betul. Okey. Dapat tak 54.97 tu? Dapat. Okey, good. Dapat Teacher, Ya. untuk soalan 12 ni kan, Ya. kalau dia kan tak nyatakan dalam degree atau radian kan. So kalau macam ada student bagi dalam radian, boleh terima Boleh?
Kenapa Contoh kalau dia punya Ada yang jawab macam tu ke? kalau dia punya calculator dia contoh dalam mode radian kan. So final answer dia kan jadi radian kan. So takut macam tu lah. Okay, kalau you dapat final answer radian dan you memang tulis radian, kita boleh accept. Tapi you punya final answer tu radian, sekali you letak tanda degree, dan maksudnya you tak faham lah. Dan kita takkan accept lah. Faham Dengan unit yang betul. Faham. Okay, dengan unit yang betul. Okay, kita pergi ke next. Next dah jadi latihan pula kan? Nak hukum Heron pula. Hukum Heron pula Hukum Heron. Mana formula Heron? Ni apa? Ni rumus Heron. Okay, kita discuss yang ni pula So dia ada dua kaedah kaedah kedua ialah menggunakan rumus Heron. Kalau you tengok pada gambar ni, saya label gambar ni gambar 2 Ada tak sudut kandung? Ada nampak sudut ke? Tak ada. Tak ada. Kita hanya nampak apa? Sisi. Kita nampak 3 sisi. Maksudnya kalau soalan bagi 3 sisi, suruh cari luas, perlu tak awak cari dia punya sudut dulu? Perlu tak cari sudut dulu? Tak perlu. Tak perlu. Kalau kita nak pakai setengah AB sin C, kita perlu cari sudut. Tapi kita ada alternatif. Okay, alternatifnya ialah dengan menggunakan rumus Heron. Rumus Heron ni apa? Okay, rumus Heron ni senang je sebenarnya. First of all, kita cari dia punya semi-perimeter. Apa maksud semi? Saya terangkan Apa maksud perimeter? Perimeter maksudnya kita campur semua kan. Kalau perimeter segitiga ni maksudnya sisi A campur sisi B campur sisi C. Dan kita dah mencari perimeter. Okay. Semi maksudnya apa? Semi maksudnya half. Okay, semi maksudnya half. Jadi apabila kita dah cari perimeter, kita dah cari A plus B plus C, kita divide by 2. So ini adalah semi-perimeter. Semi-perimeter ditanda dengan huruf S. Okay, semi-perimeter ditanda dengan huruf S. Okay, semi-perimeter ada masalah tak? Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Dan rumus mencari luas adalah yang ini. Ini rumus dia. Rumus dia ialah square root. Ada 4 perkara yang didarab di situ. Perkara pertama ialah S. Perkara kedua ialah S tolak A. Perkara ketiga ialah S tolak B. Perkara keempat ialah S tolak C. Maksudnya kita punya semi-perimeter darab dengan S tolak 10. Darab dengan S tolak 5. Darab dengan S tolak 11. Macam tu maksud dia. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Darab kita darab. Okay, kita tengok contoh. Macam yang ni. Mula-mula kita cari semi-perimeter. Okay, semi-perimeter. Perimeter maksudnya 12.3 campur 9.6 campur 5.5. Lepas tu divide by 2. Ini semi-perimeter. Okay. So mengikut rumus dia, inilah S. Ini ialah S minus A. Ini ialah S minus B. Ini ialah S minus C. Darab sahaja semuanya. Kemudian jawapannya square root. Terus dapat luas. Okay. Terus dapat luas. Boleh ke? Okey tak? Ada masalah tak? Takat ni saya asyik-asyik Intan. Kalau tadi Zahrul. Ni Zahrul dah hilang ke apa? Lepas tu suara Intan. Lepas tu suara orang lain tak ada. Ada Raja sekejap tadi. Ada lagi ke? Okey ke tak? Ada lagi. Apa yang ada lagi? Okey ke tak? Okey. Betul? Tak ada soalan? Tak ada soalan tak ada soalan. Dia sebenarnya senang je. Okay, dia sebenarnya senang je. Okay, so soalan ni pun rumus Heron juga. Jadi kita masukkan. Okay, masukkan. Kita discuss lah soalan ni
sekumpulan pengangkat memacak 3 batang kayu untuk membina unggun api seutas tali yang panjangnya 22 meter diikat. Okey, dia kata 22 meter diikat. Apa maksudnya? Maksudnya kita dah tahu sini berapa lah kan? Macam mana nak cari ya? Ya, yang warna merah ni macam mana nak cari? 22 tolak 8 tolak 8. Yes, berapa tu? 6. Berapa tu? 6. Lepas tu dia suruh cari apa? Luas. Nampak tak? Ini bentuknya bentuk apa? Bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Jadi kita pun carilah luas segitiga. Pakai formula Heron. Kenapa tak pakai yang setengah AB sin C? Kenapa tak pakai setengah AB sin C? Dia nak luas. Yelah, setengah AB sin C pun luas kan? Oh, tak ada sudut. Tak ada sudut apa? Kandung. Tak ada sudut kandung. Jadi kita buat rumus Heron. Rumus Heron mula-mula kena cari apa? Cari S. S. S tu apa? Semi perimeter. Apa itu semi, apa saya tulis ni? 6 betul. Apa itu semi perimeter? Tambah semua perimeter bahagi 2. Yes, 8 tambah 8 tambah 24 bahagi 2. 8 tambah 8 tambah 4 pula. Apa saya sebut ni? 8 tambah 8 tambah 6 sama dengan? 22. 22 bahagi 2? 11. 11. Okay. So kita tolak semi perimeter. Ini 11 tolak 8. Ini 11 tolak 8 kan? Ini ialah 11 tolak 6. 11 tolak 8 berapa? 3. 3. So sini pun 3 Bawah ni? 5. Jadi luas ialah square root semi perimeter darab 3. Betul? Nampak ke tak? Darab lagi 3. Darab dengan 5. Nampak ke tak? Nampak ke tak? Nampak. Ya. Yang ni yang kita, apa ni saya nak ni? Saya nak turunkan, mana menunya? Ini. Kenapa hijau kena pakai ini? Ni, 3, 5 ni. Kita masuk. 3, 5. Yang ni S lah. Itu je. Boleh ke? Kalau you masuk yang macam ni, nampak macam complicated kan? Sebab you tolak dalam tu. Saya cadang tolak asing-asing lah. Bila dah tolak asing-asing, masuk tu senang lah kita punya kerja kan? Selalunya kalau nak longgok semua kat situ, memang dia jadi payah sikit. Tapi kalau dah asing-asing, kita nampak dengan jelas. Awak nampak tak dengan jelas? Ke saya je nampak? Saya nampak. Bagus. Semua nampak? Ada Intan je nampak. Okey. Lepas tu latihan. Latihan. Habis. Tamat untuk bab segi 3. Tak ada soalan kan? Tak ada soalan betul? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya ada soalan, teacher. Ya, tanya. Saya tak berapa faham yang case ambiguity tu. Lukis segitiga tu. Ambiguity tu nanti kita saya tengok dalam tu dia cuma terangkan ambiguity. Nanti saya cari soalan yang ada ambiguity tu yang kena lukis, saya tunjuk dengan contoh. Dalam buku tu dalam ni ambiguity keluar dekat sign dia tadi. Ambiguity ni ni. Okey, ini ambiguity. Saya terbuka yang bahasa Inggeris ya. Okay, ini case berambiguity. So sekarang ni, you tengok macam ni tau. You tengok macam ni You tengok macam ni. Ambiguity tu berlaku ke tidak, you hanya tengok pada sudut tu. Sudut ni sudut apa? Kandung ke bukan kandung? Bukan kandung. Yes, mesti sudut bukan kandung. Mesti sudut bukan kandung je akan wujud case berambiguity. Kenapa? Sebab kalau
Kalau dia sudut kandung, maka panjang ini dah tetap. Betul tak? Betul. Tak? Kalau dia dah tetap, maksudnya panjang tu lah. Jadi ini mesti berada di sini. Okey. Saya padam sekejap Kalau dia bukan kandung, maka sini boleh jadi pendek, boleh jadi panjang. Betul tak? Betul tak? Betul. Maka wujud panjang pendek tu wujudlah kes berambiguity. Oh. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Jelas ya? Kalau dia sudut kandung, maka panjang tu dah tetap. Kalau panjang tu dah tetap, maka ini kena fix. So semua benda kena fix. Dia tak boleh berubah-ubah. Dia tak fleksibel. Tapi kalau dia bukan sudut kandung, maka bawah tu boleh jadi pendek, boleh jadi panjang. Maka kedudukan 4 cm tu ada 2 possibility. Saya dah jawab soalan ke? Oh, so nanti kalau disuruh lukis tu, maksudnya kita kena lukis satu segitiga yang baru? Ya, betul. Satu cakar, satu tirus. Okey. Yang ini yang tirus, B ni yang tirus, B1 ni yang cakar. Ni kita kata apa ni? Kenapa tak keluar perkataan tu? Ini acute. Kan? Okay, ini acute. Lepas tu cakar obtuse. Tak keluar perkataannya. Okay. Satu acute, satu obtuse. Boleh? Jelas? Jelas. Ada orang lain ada soalan lain? Saya rasa you tak nampak soalan lagi sebab you belum try jawab kan? Sebab you belum try jawab maka you tak nampak soalan. Tapi tak apa, kita dah habis bab segitiga. Sukanya saya. Okay? So kita dah tamatkan bab segitiga. Nanti awak jawab latihan. Next week saya takkan bincang lagi latihan segitiga. Saya nak ajar nombor indeks dulu. Kita habiskan nombor indeks dahulu. Nanti bila nombor indeks pun dah habis, baru kita bincang balik latihan segitiga. Boleh tak? Boleh kita buat macam tu. Saya nak habiskan 2 bab ni dalam cuti ni juga. Okay, mana-mana yang tak sertai, saya bagi recording sahaja. Okay, saya bagi recording sahaja. Biarlah dia belajar sendiri. So, since kita dah habis, maka saya tamatkan kelas kita setakat ini. Boleh? Ada apa-apa soalan lagi ke?